Okey, jadi saya akan terangkan tentang apa itu khalifah. Khalifah dari segi bahasa adalah berasal dari perkataan khalafa, yang bermaksud khalifah atau wakil. Dalam sebutan biasa, khalifah ni dia difahami sebagai pemimpin politik atau ketua, atau lebih dikenali sebagai imamah. Namun dari sudut syarak, khalifah bermaksud pengganti Nabi SAW. Menurut Al-Mawardi, khalifah membawa maksud niabah atau pengganti kepada penguat kuasa hukum syarak, iaitu Nabi Muhammad SAW dalam menjaga agama dan mentadbir urusan dunia. Abu Al-A'la Al-Maududi juga sependapat dengan Al-Mawardi, sebagaimana katanya bahawa makna khilafah ini boleh disamakan dengan amanah dan keduanya tidak boleh dipisahkan. Dr. Abdul Aziz Salim pula menguraikan bahawa jawatan khalifah ni dia memegang dua tugas yang utama, iaitu dia berkuasa penuh dalam urusan agama Islam, dan yang kedua dia berkuasa penuh dalam urusan dunia dengan melihat kepada maslahat umum. Okey. So maslahat umum ni apa? Masalah rakyat semualah. Jadi ulama dia telah mengeluarkan pendapat mereka berkaitan dengan khalifah tersebut. Jadi yang pertama, khalifah ni ialah manusia yang menggantikan makhluk sebelumnya, mungkin jin, untuk mentadbir bumi setelah makhluk sebelumnya melakukan pelbagai kerosakan. Yang kedua, para nabi alaihi salam adalah pengganti Allah Subhanahu Wa Taala dengan memakmurkan dunia dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akhirnya zahir nabi terakhir, bukan zahir, lahir nabi terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua orang beriman termasuk kita, khususnya ketua negara adalah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kerja-kerja kenabian. Ia bermula dengan Saidina Abu Bakar, iaitu pemimpin pertama Khulafa' Ar-Rasyidin. Seterusnya, Allah telah berfirman dalam Quran tentang khalifah. Surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Surahul Azim. Maksud dia, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang kenikmatan ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang engkau akan membuat bencana dan menumpahkan darah? Maksudnya berbunuh-bunuhan. Padahal kami sentiasa bertasbih dan memujimu dan mensucikanmu. Lalu Allah berfirman, sungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahui. Jadi, di sini Allah dah firman bahawa kita ni Allah jadikan manusia ni untuk menjadi khalifah. Jadi kita tak kisah. Kita ni orang-orang beriman, orang-orang mukmin semua kena menjadi khalifah. Tak kisahlah kita jadi ketua keluarga, ketua sesuatu masyarakat. Asalkan kita menjadi ketua yang berwibawa dan berintegriti. Jadi seterusnya kita akan bergerak kepada peranan khalifah. Jadi yang saya akan kemukakan di sini ada 3. Yang pertama adalah peranan khalifah adalah memakmurkan bumi dengan menjaga dan melestarikannya. Allah telah menghadiahkan ataupun telah menyediakan manusia tempat tinggal yang baik, iaitu dunia inilah. Jadi sebagai jasa, sebagai kita nak membalas budi Allah, kita haruslah menjaga kemakmuran dan kelestarian alam ni lah, supaya tidak dapat menimbulkan sebarang malapetaka. Dan pada masa yang sama, khalifah juga perlulah tidak lupa tanggungjawab dia sebagai hamba Allah. Sebab apa? Mungkin bukanlah kata bila dia khalifah dia kena jaga kemakmuran, dia terkecuali daripada melakukan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah. Tidak. Perkara itu tidak sama sekali. Bahkan dia haruslah sentiasa ingat bahawa dia merupakan hamba Allah dan tidak terlepas daripada kewajipan yang telah ditetapkan, seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya. Okey, faham? Yang kedua adalah menegakkan hukum Allah. Sistem hidup dan perundangan dalam semua aspek kehidupan. Di sini kita tegakkan hukum Allah tu dalam aspek kehidupan. Khalifah perlu menjaga agama dan menyampaikan dakwah kepada manusia. Hal ini kerana hukum yang berpandukan Quran dan Sunnah amatlah sesuai dengan keupayaan manusia. Makna kata kehidupan semua ni adalah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulullah.
Kerana hukum itu merupakan hukum-hukum yang terbaik yang telah ditetapkan untuk kita. Yang terakhir sekali adalah memimpin manusia dengan adil. Hendaklah melaksanakan perintah Allah dan menegakkan keadilan, keamanan dan kestabilan. Keadilan amat penting dalam mewujudkan keamanan dalam kehidupan umat manusia. Kenapa boleh katakan keadilan ni penting? Sebab dengan tidak berlaku adilnya sesebuah tempat itu ataupun sekumpulan masyarakat itu boleh rosak. Sebab apa? Bila kita tidak adil, akan ada satu pihak yang akan tercetusnya rasa tidak puas hati, dan dari situ dia akan melakukan mungkin akan menyebabkan perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini itu, khalifah haruslah adil dan sama. Maksudnya sama rata lah dia punya keputusan dalam memimpin manusia. Seterusnya saya akan menyatakan dalil yang berkaitan dengan peranan khalifah tadi. Jadi yang peranan khalifah tadi ada memimpin manusia dengan adil. Jadi ada dalil daripada surah An-Nisa ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Kalaulah orang yang didakwa itu kaya atau miskin, maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa. Kerana Allah lebih penting dari keduanya. Oleh itu, janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan. Dan jika kamu memutarbalikkan keterangan ataupun enggan daripada menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Jadi, dekat sini kita dapat lihat surahan Allah untuk supaya memimpin manusia dengan adil. Kerana apa? Kadang-kadang kita ni memandang darjat dalam kehidupan. Contohnya kita lagi suka yang kaya daripada yang miskin. Kita lagi suka yang handsome daripada yang buruk. Lagi suka yang cantik daripada yang hodoh. Jadi di situ kita tidak boleh memandang daripada aspek itu. Kita haruslah bersikap adil dan memihak kepada kebenaran. Dia bukan kepada apa-apa kelebihan yang dia ada. Jadi dalil yang berkaitan dengan menegakkan hukum dan agama Allah pula, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa bin Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan daripada Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Ini daripada surah Asy-Syaff ayat 14. Seterusnya kita akan bergerak kepada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dari sudut bahasa, amar ma'ruf bermaksud memerintahkan atau menyuruh kepada kebaikan, manakala nahi munkar ialah mencegah atau menahan kemungkaran. Menurut ulama, nahi munkar hukumnya adalah wajib atau fardu kifayah. Para ulama berpendapat bahawa nahi munkar tidak hanya
dikhususkan bagi pemegang kekuasaan sahaja, tetapi juga merupakan kewajipan bagi setiap individu Muslim. Menurut Ibn Taymiyah, amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan tuntutan yang diturunkan Allah dalam kitab-kitabnya yang disampaikan oleh Rasul-Rasulnya. Ia juga merupakan syariat Islam. Jadi, manusia ni bertanggungjawab memastikan kehidupan di dunia aman dan sejahtera. Jika semua makhluk melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan, pasti kehidupan di dunia ni akan berjalan dengan lancar dan tenang. Oleh itu, antara tugas khalifah dalam memastikan kejayaan kehidupan di dunia adalah amar ma'ruf nahi munkar, iaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Tugas menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran telah ditekankan dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maksudnya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah An-Nahl ayat 125. Jadi, ayat yang menjelaskan ayat tadi menjelaskan bahawa manusia, setiap orang Muslim harus melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini. Seterusnya, ada satu ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maksudnya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ayat di atas, ayat yang saya bacakan tadi menunjukkan atau menjelaskan bahawa dakwah, iaitu amar ma'ruf nahi munkar, merupakan suatu kewajipan yang tidak boleh dipelekehkan ataupun tidak boleh ditawar-menawar, walaupun sifatnya sebenarnya fardu kifayah. Namun orang-orang yang mengamalkannya, yang berbuat amar ma'ruf nahi munkar, akan memperoleh kebahagiaan. Dan bagi mereka yang diseru ataupun mereka yang diajak untuk membuat kebaikan ataupun ditegur meninggalkan kemungkaran, dia akan mendapat keuntungan dan juga mendapatkan kebahagiaan apabila dia mengikuti ajakan ataupun mengikut apa yang orang tu suruh lah kiranya. Faham kan? Jadi amar ma'ruf nahi munkar ni juga adalah menunjukkan ciri dari sempurnanya iman seseorang itu. Jadi daripada surah At-Taubah ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Maksudnya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengajarkan yang ma'ruf, mencegah daripada yang munkar, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi, kenapa kita kata bila orang beramar ma'ruf nahi munkar tu dia jadi sempurna iman dia? Sebab contoh bila kita dah terbiasa buat amar ma'ruf nahi munkar ni, kita akan ajak orang buat kebaikan dan cegah daripada kemungkaran. Jadi bila kita lihat maksiat di depan mata tu, kita rasa tak senang duduk. Kita rasa kita kena tegur orang tu. Kita kena hentikan orang tu daripada melakukan maksiat tersebut. Jadi secara tidak langsung, kita dapat sedarkan diri kita bahawa itu adalah maksiat dan kita harus menjauhi. Dan kemudiannya kita menghalang orang itu, iaitu nahi munkar. Nahi munkar, kita halang orang itu daripada buat perkara itu, dan amar ma'ruf, kita ajak dia buat perkara yang lebih baik daripada itu. Okey, faham Okey. Seterusnya adalah Allahu Akbar. Sekejap Okey. Selain itu, umat Nabi Muhammad selain itu
amar ma'ruf nahi munkar ni, dia menjadikan umat Nabi Muhammad SAW ni umat terbaik bagi umat manusia. Bagi dalam banyak-banyak umat Nabi semua kan. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling beruntung, umat yang paling terbaik antara semua. Jadi Allah menegaskan dengan jelas bahawa umat Nabi Muhammad adalah baik-baik umat yang selalu berbuat ihsan sehingga keberadaannya sangat memberi manfaat yang besar bagi segenap umat manusia. Dengan beramar ma'ruf dan nahi munkar, mereka menyempurnakan seluruh kebaikan dan kemanfaatan bagi umat manusia. Umat terbaik adalah mereka yang kuat imannya serta melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Maksudnya kita dapat lihat di sini, jika kita nak buat baik, kita kena ajak orang. Jika kita nak buat baik, kita kena ajak orang. Dan jika kita tahu benda tu salah, kita kena tegur orang ramai supaya orang ramai tak buat benda tu. Maksudnya kita nak masuk syurga bersama-sama. Kita tak nak masuk syurga seorang-seorang, kita nak masuk syurga bersama-sama. Jadi itu menjadikan kita, umat Nabi Muhammad ni adalah umat yang special, umat yang sangat terbaik. Jadi seperti ada hadis, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Maksudnya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia kerana kamu menyuruh berbuat kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada orang yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Baiklah, kesimpulannya, wajib atas orang yang menyeru manusia ke jalan Allah serta orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini untuk memiliki ilmu sehingga tidak memerintahkan sesuatu yang bertolak belakang dengan syariat dan tidak melarang sesuatu yang telah sesuai dengan syariat. Selain daripada itu, hendaklah dilakukan dengan kelembutan, tidak kasar dan tidak mengucapkan kata-kata yang buruk, tetapi dengan tutur kata yang baik dan halus. Jika tak acuh dan tidak peduli tetap terhadap amar ma'ruf dan nahi munkar ini memerlukan perjuangan dan pengorbanan dalam melaksanakannya. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi utusannya tidak untuk dipuji dan disanjung tinggi, tetapi untuk diikuti risalahnya, dituruti tuntutannya dalam hal cara beribadah kepada Allah, dan untuk dicontohi akhlakul karim dalam tata cara bergaul dan bermasyarakat antara sesama manusia. Melihat realiti umat Islam saat ini dengan berdasarkan pada 3 perubahan, iaitu tangan, lisan dan hati untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini. Syariat ini dapat menyelamatkan orang tidak bersalah, orang bermaksiat dan juga orang lain yang taat dan istiqamah.